teknik jawab soalan. Okay, so this is the first time dengar teknik jawab soalan matematik kan. Jadi so sekarang sebelum tu kita kena fikirlah, kita kena fikirkan benarkan diri kita, adakah anda sebenarnya okay, cuba fikir menghadapi kekurangan masa untuk jawab semua soalan. Okay, cuba jawab diri sendiri. Saya tak perlu nak jawab dalam kuat-kuat. Okay, adakah anda dapat jawab soalan yang sama seperti rakan tapi dapat markah kurang? Ini for subjektif subjektif. Okay, atau adakah anda menulis penjelasan yang panjang dan terperinci tapi tak diberi sebarang markah? Maknanya dia tanya A, pusing, tak dapat apa-apa jawapan. Penat satu page jawab tapi kawan sebelah tu jawab 2 baris, ada markah. Okay? Jadi adakah anda yakin dapat jawab semua soalan tapi dapat grade yang lebih rendah? Okay? Rasa bila habis exam tu boleh buat confident tapi tiba-tiba dapat dah target A plus kan A kan, tapi dapat B plus saja. Jadi benda-benda ni mungkin dah sepanjang hidup dah pernah rasa lah kan. Okay, dan lagi, adakah anda dapat menunjukkan bukti suatu keputusan tapi ditolak 1 atau 2 markah atau tak dapat markah penuh? Maksud soal proof lah. Proof 5 markah, confirm dapat 5, tiba-tiba dapat 4. Okay, jadi yang keenam, adakah anda tak tahu cara yang betul untuk memulakan suatu penyelesaian atau tak dapat menunjukkan langkah kerja pertama? Saya rasa yang ini yang ramai. Bila tengok soalan, blur. Tak tahu. Paling teruknya tengok soalan, chapter apa ni tak tahu chapter apa. Itu paling teruk lah tu. Memang tak study lah tu kalau tak tahu apa-apa chapter kan. Okay. Jadi kalau bagi soalan function ni function ke limit? Beradik tu okey sikit kan. Kalau dia beri soalan equation tu tak tahu, kita relate kepada polinomial tu macam teruk jugalah kan, tak study lah ni. Jadi tapi ramai orang yang tak tahu nak start mula-mula. Tak tahu, baca blur sebab tak mau interpret soalan, tak mau fikir betul-betul. Lagilah kalau soalan itu diberi dalam ayat-ayat panjang. Kan? Tak tahu, tak nak fikir, tak nak perah kepala, tak nak perah otak apa soalan ni. Tu tanya roommate, tanya kawan. Bila kawan cakap, aku tahu, stop. Macam tu, ramai. Ini. Jadi first tu, yang tu penting, first step tu paling penting. You all kena biasakan, paksa diri, fikir betul-betul benda ni. Okay, fikir perah otak sikit, jangan manjakan otak sangat tu. Fikir betul tu, first step is very important. Kan? Jadi, macam nak langkah 1000 langkah kan kalau first step pun tak tahu. Okay. So number 7, adakah anda tidak tahu sejauh mana jawapan harus diringkaskan atau bentuk kejituan yang diterima? Yang ini bahaya untuk soalan objektif. Okay. Kalau macam kita buat tutorial, sometimes boleh dah stop lah tapi nak dapat juga seperti yang kat belakang tu kan, itu yang berusaha juga. Tapi usaha jugalah, sometimes soalan yang differentiation lah, dia tak tahu nak start tang mana. Kalau macam tu dia akan proof lah, show that. Tapi kalau soalan objektif, you dah ada jawapan, option jawapan, pergi ke arah option tu lah, usahakan. Yang ini kena tahulah kan. Okay. Dan yang ini yang kita nak tahu kan, yang ini. Tak apalah, itu okey je. Ada benda tu saya nak takut stop presenting kan. Tak perlulah. Okay, so sekarang ini you tengok betul-betul apa yang you dah buat. Kita kat mana? Sini. Just saya go balik sini. Sini. Okay, sekarang ni you dah lalui benda-benda ni. Semua pelajar dah lalui benda-benda ini. Boleh kira sendiri markah. So first you dah lalui continuous assessment 40%. Dalam 40% ini ada individual assignment. Adakah you dapat full mark individual assignment? Itu dah bagi kan. Group assignment adakah dapat 20 marks? Group discussion adakah dapat 5 marks? Individual assignment you boleh control sendiri pasal lah. Nak dapat full mark usaha sendiri. Semua benda-benda tu bukan diberi satu hari.
dia bagi sekurang-kurang seminggu. Okey, memang tak boleh tiru tapi guna cara akal sikit kan. Pandai-pandailah. Okey, untuk individu assignment, kenapa aku tak dapat full mark? Padahal semua pelajar ambil soalan yang sama. Kan? Jadi soalan yang sama, benda sama, boleh ada masa untuk berdiskus ke apa benda. Kenapa aku tak dapat 15%? Ramai tak dapat 15%. Okay? Group assignment. Kenapa ada yang seorang buat? Wakil. Nama pun group. Kalau dia dapat full mark, okay, yang group assignment tu 100, tapi itu only represent 80%. Kita ada 20% lagi attribute untuk group. Kami tahu, kan? Jadi, tengok betul arahan pensyarah masing-masing. Okay, kalau dah satu je working tu yang solution satu tangan dia buat, dia yang buat kan? Mana ada teamwork untuk group assignment. Okay, berapa orang je dapat 100? Ramai tak dapat 100. Okay, jadi benda ni lama kan dibagi. Group discussion. Sebutkan discussion. Kalau dibagi 4 orang segrup, mesti ada 4 kepala dalam satu gambar tu. Kenapa jadi presentation individu, edit gambar, kan, video, tak nama group discussion. Ataupun ada 4 ketul gambar kat situ tapi cakap seorang-seorang soal ikut turn. Itu bukan group discussion, itu group presentation. Kan? Discuss macam sembang-sembang lah kan. Tak mencapai itulah matlamat. Jadi sebenarnya continuous assessment tu awak boleh dapat 40% hak awak. Jadi kalau terlepas untuk SEM ini, SEM depan tolong dapatkan 40%. Okay? Detail banyak bahagian ni. Sebab ini ramai yang tak dapat 40%. Ni, buat last minute tu yang nak marah ni kan. Okay? UPS pula. Okay, UPS. 1, 2, 3. Terbocor dah kan, dah bagi banyak dah sangat kan. Kalau for my lecture ni saya dah banyak dah bagi objektif apa benda kan. Okay, so UPS 1, 2, 3 ada yang dapat full mark. Ada ramai yang dapat full mark. Okay, yang ini hak awak. Okay, dah bagi UPS 1 okay. So simple sahaja UPS 1 because of masa tu return test. Kita boleh nampak working macam-macam, boleh marking subjektif. UPS 2 kita bagi lebih kurang sama UPS 1 tapi online. Okay, tiba-tiba viral pula soalan terlalu senang lah apa, kami digelakkan. Padahal kami nak tolong sama taraf dengan UPS 1 dulu. Okay, jadi kami dalam dilema, nak bagi soalan susah ke senang? Nak tolong, tapi ada yang viral, ada yang buat gelak-gelakkan juga dalam status. Soalan tak bermutu. Macam-macam you all ni. Kita tak tolong nak dapat 20%. Credibility kita pula jadi. Okay. UPS 3 baru senyap, diam. Sebab dah kena marahkan UPS 1, 2 kan. Okay. Jadi UPS 3 dia tak dapat full mark juga. Sebenarnya tak ramai dapat full mark. Tapi ada yang dapat full mark. Jadi sekarang ni kalau nombor 1, nombor 2 campur sekali dapat berapa dah? Kan? Jadi yang ini you all boleh kontrol sendiri. Semua kontrol sendiri kan? Okay. Ni nanti yang ni. Tak tahu bila kan? Kata 6 Januari tapi tak tahu bila kan? Okay. Okay, harap janjilah. Tak tahu bentuk macam mana. Dia pastinya dia akan bagi 1 jam setengah. 90 minit. Satu paper je. Okay. Jadi sebelum sini sebelum ni 2 paper. Starting last year. Satu paper. Ada dah macam terbocor dah ni. Part A 25 marks. Topik pun kurang. Banding sini dulu topik 10 kan ni. Dah reduce kepada 3 daripada 10 kan. Okay. Part B 75 marks. Topik pun dikurangkan juga. Okay, jadi sekarang ini benda-benda ini dah tahu kan. Part A, part B topik apa? Topik apa you nampak kritikal yang perlu diberi perhatian. Okay, so kalau kita tengok chapter ini, ni estimate je.
Okay, bukannya mesti macam ni. Lah tak nampak pula bawah ni. Okay, jadi sekarang estimate je tak tahu nombor berapa. 5, 9 kot. Okay, number system. Okay, bahagian part B je. 9 marks itu estimate je. Jangan you claim nanti mesti 9 markah. Equation 11. Okay, agak-agak lah sebab kita tengok SLT berapa kan. Function graph part B je. Banyak. Ni tak ada part A. Limit continuity ada 22. Total 20. Banyak daripada function. Okay, differentiation. 28. Okay, banyak daripada function, banyak daripada ni. Application of differentiation 5, 9 kot. Okay, so 14 rasanya lah. Tak nampak pula. Okay, so jadi kalau dia benda-benda markah ni, allocate markah dia, differentiation lah very critical kan. Yang kedua is function. Okay, lepas tu limit. Lepas tu yang ini 2 ni lah, tapi kita tengok ini sama je. Topik 10 ni kan dia masuk 2, tapi yang ini pun penting juga. So sekarang ini you all kena bertarget lah. Okay, target lah. Macam mana target? Concentrate 6 sahaja from 10 to reduce to 6. Very easy kan? Very banyak benda yang boleh, banyak masa pun banyak. Minggu study week kan? So boleh concentrate. Okay, dan kalau perlu nanti, kalau yang perlu, tengok saya tak pasti, tak janji sama ada kasa saya nak tutorial saya sahaja ke, lecture sekali join ke. Kalau nak buat extra tak ada masalah, kalau perlu kan, sometimes lecture tutorial dia boleh kontrol kan. Okay, katakanlah saya cuba kontrol tutorial saya, tapi andailah ada pertengah dalam ni pensyarahnya tak ambil peduli ke, tak buat apa-apa, boleh join, beritahu saya. Ketua kelas beritahu saya, boleh join, nanti saya buat macam mana. Tengok dulu. So sekarang itu semualah itu subjektif ke objektif kan. Andai kata soalan kita nanti objektif macam ni pula. Okay, ini 15 questions. Part A, CLO 1, agak-agak senang je. Part B, CLO 3, 25 ni questions. Tapi perubahan yang untuk sederhana, yang susah tu, mungkin dia akan berubah lah. Tak macam tu, mungkin berubah sikit lah kan. Banyak sederhana, sikit yang very tough lah. Tapi dia tak semestinya 7 mesti lah. Dia tengok keadaan juga, dia akan ubah-ubah. Okay, saya macam ni lah. 40 question. Time sama, topik sama. Tapi dia akan bentuk macam ni. Okay? Clear ni? You all? Ada soalan tak bahagian ni? Boleh bersambung. Ada apa-apa nak tanya untuk bahagian penilaian? You all? Tak ada, madam. Clear? So sekarang ni, you all bolehlah kira. Kalau tengok ni 40%. Yang tadi tu yang dia cari ni, yang kita orang sekarang duk fikir macam mana nak bagi markah apa benda ni sampai minggu depan. Tengah kira-kira ni, sampai minggu depan, minggu ni semua habis. Nak bagi 60, from 60% tu. Okay, maknanya kalau 60% ada pelajar dapat 60%, mention tak ada Okay, berapa grade dia? Mungkin dapat grade B ke apa benda. Boleh goyang kaki dah. Macam tu lah. Kan? So sekarang ni itulah, itu masa belajar, masa kutip assignment apa, buat betul-betul. Kalau dapat ditakdir dapat 60%, you all dah goyang kaki dah, boleh pass dah matematik. Tak payah duduk PSPM dah. Tapi duduk kan, nak dapat A, target kita nak dapat full mark kan. Okay, so next sem tu kena betul-betul lah. Next sem, di sem macam tu sikit pening-peningan. Next sem memang betul-betul you all kena target for 60% tu. Yang you boleh cari dengan senang lenang. Okay. So sekarang ni format pula. Ini kalau subjektif. Subjektif. Sebab benda ni dulu kan subjektif. So kita buat slide ni subjektif lah. Kita tak nampak apa objektif sana. You are the first one yang objektif. Okay. Ingat tu bertuahnya you all Okay, online. You all merasa semua kan. You all batch yang paling bertuah kot setakat ini. Rasa semua. Tak apa, kita sama-sama rasa lah kan. Okay, soalan pendek. 5-7. Sederhana. Panjang. Okay, maknanya sekarang ni sukar dia CLO1. Yang ni, misalnya yang ni 3 lah. Okay, so sekarang ni part A, part B.
Jawab semua. Tak ada pilih A, B ke apa, tak ada. Jawab semua. Dapat je, jawab selanggar semua. Tak ada masa dah kan. Jadi sekarang ni, kalau ikut betul-betul masa dengan markah, kena tally lah. Kalau katakan 40 markah objektif, dah masa 90 minit kan. Kalau boleh, dah jawab sampai sejam tu jawab habis, lepas tu pusinglah balik. Kan, tengok balik apa repeat, janganlah betul-betul bahagi kan. Jadi pastikan 30 minit tu ada untuk kita tengok balik, mak balik. Cuba jawab dengan betul lah. Okay, strategi jawab ini untuk subjektif. Okay, jadi sekarang ni memanglah baca soalan pertama, baca-baca tak faham, tak tahu. Proceed ke soalan kedua, tak tahu. Semua tak tahu kan. Sampai soalan habis tak tahu. Kalau macam tu, you kena duduk kena baca doa apa-apa benda. Tengok kita nak mula jawab soalan yang kita rasa kita boleh jawab dahulu. Kalau kita buat preparation, insyaAllah dapatlah jawab kan. Kalau tak study tu, baca sampai habis soalan pun tak tahu, tak ada idea kan. Ataupun dah study tiba malam tu tak cukup tidur pula kan. Macam tu pening gila kan. Jadi, actually, kalau setiap soalan baca sekurang-kurangnya 3 kali lah. Sekurangnya. Objektif ke, subjektif ke. First, scan reading. Baca dulu. Oh, ini ini chapter 3 katakan. Contoh kan. Kedua, baca lagi, ambil baca apa info-info yang ada. Ketiga, baca lagi, ambil interpret the info. Okay. Saling betul-betul. Okay, soalan tu. Kan, yang dia punya function ke apa benda. Jangan careless. Okay, dah okay. Daripada soalan tu, dah you scan reading, oh ini chapter function. Okay, dan baca yang kedua, oh dia bagi function apa, tulis betul-betul. Ketiga, dia nak apa, baca kali ketiga, dia nak apa sebenarnya. Nak cari inverse ke, nak show ke, baca betul-betul. Dan salin soalan betul-betul, saya ulang kali lagi salin soalan dengan betul. Negatif positif. Sebab dia bagi negatif positif signifikan untuk maths. Okay. Jadi ketiga, lepas tu baru kita fikir macam mana nak selesaikan keadaan yang betul lah. Kalau you buat banyak exercise, dapatlah idea kan. Lepas tu kita pun tunjuk langkah kerja penting yang teratur. Janganlah skip. Okay. Jadi tunjuk yang penting. Kata macam you all buat kira semua kan. Kita kira tunjuk langkah-langkah. Jangan terlalu ringkas sangat Kalau bergantung kat kalkulator, tunjuk skip. Tak boleh gitu sebab ada banyak langkah kena tunjuk juga. Okay. Lepas tu, jawab ikut arahan kehendak soalan lah. Kalau show lah kan. Kalau cari value lah. Kalau you tahu yang lain tapi tak nak, tak payahlah kan. Kita ikut arahan soalan. Okay. Dan kita mesti pentingkan beberapa kata kunci lah yang digunakan. Ni nak apa? Hence ke show ke apa benda kan. Kita kena ikut lah. Okay. Tinggalkan jawapan dalam sebutan pi boleh. Eksponen boleh. Set pun boleh. Pecahan, fraction. Dan kalau dia tak kata apa-apa. Okay, tak kata apa-apa. Untuk subjektif you dapat dalam bentuk desimal. Normally kita akan bagi kepada 3 angka bererti. Kecuali soalan tersebutlah nak for significant figures ke apa benda. Okay. Jadi biasanya bagi 3 lah sekurang-kurangnya. Kalau bagi 2, J0. Bagi 3. Sebab ada tahun tu kan, sekali lah pernah pemirsa tu, pernah lah jugalah dia buat nak 3 juga. Macam tu lah. Okay. Tapi nak selamat bagi 3 lah kalau tak cakap apa-apa Okay. Saya tak payah over lebih sebab rekod kan. Okay. Pemberian markah dalam pemeriksaan kan. Kita ni. Markah K. Ini untuk subjektif. Okay. K ini refer kepada, biasanya banyak K lah. Kalau banyak K, selamat awak. Okay, sebab kalau tersalah kopi soalan pun, markah K mesti ada. Okay, diberi untuk kaedah yang sah lah. Kalau betul, walaupun tersalah kopi soalan, you buat kaedah yang betul, okay, dapatlah jawapan. Kan? Untuk tu kan, itu K. Jadi kalau you must tulis rumus sahaja, formula, kalau formula quotient rule, product rule, tulis je tanpa substitute, tak ada markah.
Okay, tulis formula apa, compound angle. Tapi tak guna, tak ada markah. Kaedah tu mesti guna, mesti guna baru dapat markah K, kerja. K, kerja. Okay, jadi itu kerja. Markah J depends on K. Kalau K ada kerja, ada gaji kan. Macam itulah. Kalau K 0, takkanlah J 0. Tak ada kerja, tak ada gaji lah. Kojo. Okay. Kalau ada kerja, tak ada gaji tu, okay. Kijo. Nori Kijo. Koji tak ada. Tak ada kerja, tak ada gaji lah kan. Macam tu lah, tak ada markah lah. Okay. Jadi, jawapan betul. Satu markah je untuk skala subjektif. K banyak, OK banyak. Okay, markah untuk J satu je. Untuk subjektif, untuk objektif lain lah. Untuk subjektif macam ni. Untuk objektif, final answer je lah kan. Okay. Tidak diberi jika markah K tak dapat. Okay. Itu markah J. Markah B ni macam anugerah rezeki. You tulis, dapat. Kalau tiba-tiba tak ada idea, tiba-tiba pusing sana, pusing sebelah tak kawan-kawan. Kalau ambil yang dekat ni lah Dewan kan. Tiba-tiba ternampak bayang-bayang something awak tulis. Tiba-tiba ada je kat paper awak tu something. Markah B dapat. Okay, markah B ni. Jadi kalau tulis dia dapat. Contohlah kan. Apa benda lah dia nak. Katakan kalau chapter 3 lah, circle series kan, dia nak ada R ke apa benda itu tulis contoh lah kan. Kat situ ada U R equals apa benda semua, dapat kan. Apa untuk yang ratio semua kan, tu chapter 3 apa benda lah. Okay. Jadi makna arahan soalan. Okay, setiap arahan soalan menggambarkan serta memberitahu tentang kaedah penyelesaian harus digunakan. Okay, contoh. Okay, dengan menggunakan asymptot mengufuk vertical asymptot, horizontal asymptot, apa-apa nyatakanlah kan, state the asymptot, vertical asymptot dengan horizontal asymptot. Jadi by using yang ni second sem lah nanti by parts, okay, integration by parts, maknanya you kena guna integration by parts. You tak boleh guna substitution ke, ada banyak cara lagi nanti. Okay, macam contohnya second sem juga. Dia nak dia ada cara-cara banyak untuk second sem, dia ada banyak teknik yang diberi lah. Okay, dan using substitution. Yang ini by parts. Mungkin for integration chapter 1 nanti. Okay, dia ada banyak cara. Kalau you tak ikut cara, habis. Okay, without using calculator, fine. Jadi memanglah kata without using calculator. Tapi kalau real life nak guna-gunalah, nak check kan. Takkan tak boleh pegang langsung. Tapi the way you solve, the way you show the working, shows that seem like you tak guna calculator. Macam itulah kan. Means that kalau tak guna calculator, final answer mesti dalam fraction ke apa benda kan. Takkan dalam desimal, 3 desimal, 4 desimal kan. Canggihnya awak lah, contohlah kan. Unless kalau tunjuk long division sebelah dia. Okay. Jadi ini bukannya tak boleh sentuh langsung calculator, tapi dalam working macam tak guna calculator. Okay, makna kehendak soalan lagi. Okay, contoh kehendak soalan. Okay, berikan jawapan kepada 3 significant figures kan. Leave answer in 3 significant figure. Okay, carikan bentuk cert, dia nak cert ln apa benda, tinggalkan leave answer in cert exponent ln atau pi ke apa benda kan. Express y in terms of x. Okay, x plus y. Jangan x in terms of y pula. Kan? Find dy dx in terms of t. Ini parametric. Okay. Dan differentiate y with respect to x. Okay. Dan ringkaskan jawapan. Okay, ringkaslah kan. Ringkas yang anda rasa ringkas. Jangan tinggal set 1 pula. Set 1 tak ringkas. Set 1 is equal to 1 kan. Ada masa tu ada sudah tinggal dalam bentuk 4/2. Mana boleh 4/2 is final answer. Buatlah 2 senang kan, susah sangat ke? Macam itulah ada apa set 1. So what is 1? Itu cara nak ringkaskan dengan seringkas-ringkasnya. Okey, dah ada calculator tak gunakan kan. Perkataan kunci dalam soalan. Okey, write or name, tulis. Biasa normally maths tak ada macam ni lah. Okay, jawapan seperti dalam 1-2 langkah saja. Okay, and then
calculate, ini berlambak maths Jadi you kena berguna teorem ke hukum ke apa semua-semualah, apa benda yang you all tahu kan. Okay, yang belajar relate kan. Kalau macam calculate chapter 1 tu modulus ke apa benda kan. Cari. Okay, calculate modulus ke apa, masuk dalam formula lah. Kan? Implikasi tu jawapan biasanya melibatkan beberapa langkah je lah. Kan calculate ke apa benda hitung kan. And then find the values of x. Banyaklah. Max ni banyak. Duk cari x je kan. Cari x, cari y kan. Jadi sampai ke sudah cari x je kita terdapat lebih dari satu soalan jawapan bagi x because of the s kan. Jadi terdapat ada s kan. Jadi hence, thus, so, therefore, deduce means that terdapat perkaitan rapat antara you all dah first part, you all dah buat semua. Ada soalan hence, solve apa problem. Maknanya you kena guna yang you guna jawapan yang first part tu untuk proceed the second part. Okay. Jadi hence, dah samalah so ni therefore. Deduce ni macam keluarkan, show that. Kalau ada soalan deduce ni tinggi sikit lah, tapi tahap dia tinggi dia. Banyak masa juga nak kena buat kan deduce kan. Okay, jadi jawapan yang bukan patut dicari dibukti dengan menggunakan keputusan yang sedia ada lah kalau benda-benda semua ni. Deduce ni we kena adjust lah, modify apa bila dapat macam tu kan. Jadi jika suatu keputusan tidak dapat diselesaikan, masih boleh teruskan untuk dapat jawapan yang berikutnya. Sometimes you katakan you kena show dulu, hence ni. Tapi kalau tak boleh show, you boleh guna yang dia bagi dalam soalan tu dan untuk meneruskan perjuangan. Ada masa sikit, alamak. Please make sure that Nabilah revise all ini. Okay, lecture notes. Okay, tengoklah. Kalau tengoklah video ke apa benda ke. Okay, berlambak video ada kan. Kalau tak suka tengok video saya pun, ada video lecturer lain berlambak kan. Okay, past year question ni buat. Okay, walaupun you punya pattern tak sama, tapi konsep sama. Okay, tutorial questions sama buat. Dan kita akan bagi, insyaAllah set A dah bagi dah kan. Set B akan bagi on coming Wednesday ni, soalan subjektif. Dan kalau unit susun hari Khamis petang, akan buat ni discussion ni lah pasal ni. Okay. Jadi set soalan objektif ni akan bagi 22nd Disember nanti. Perbincangan soalan objektif ni dibuat 30th nanti. Kalau saya terrajin dan tersihat walafiat doakan, saya akan buat khas untuk ni lah juga kan. Buat sendiri punya soalan objektif. 40 questions sendiri punya. InsyaAllah doakanlah kan. Jadi sekarang ini elok-elok habis. Okay, knowing maths is doing maths. Maknanya nak tahu maths kena buat maths. Bukan baca maths. Kena buat maths. Okay. So, habislah untuk bahagian ni.